Ada satu soalan yang saya suka nak share dengan you all. Satu pasangan ni dia dah decide untuk berpisah. Nak berpisah secara baik. Mereka ni memang dah decide benda tu untuk berpisah secara baik. Cuma persoalan yang sampai tu, dia tanya adakah mereka ni boleh berpisah secara baik di luar, kemudian nanti mereka buatlah pengesahan di mahkamah, ataupun mereka pergi ke mahkamah untuk berpisah secara baik. Okey, yang mana satu better lah? Soalan dekat situ, yang mana satu lebih baik? Okey, saya suka nak share dengan you all benda ni berkaitan dengan prosedur, sedikit berkaitan dengan prosedur. Beza orang bercerai di luar di mahkamah, sama ada baik ke tak baik ke, secara baik ke secara tak baik ke, dengan orang yang berpisah dan bercerai di mahkamah. Beza, memang sangat-sangat beza. Prosedurnya pun lain. Bila you bercerai di mahkamah, di luar mahkamah, you kena buat pengesahan di mahkamah. Bila you berpisah dalam mahkamah, dengan kebenaran mahkamah, pengesahan tu dah tak perlu. Itu yang pertama. Yang kedua, bila berpisah di kat luar mahkamah ni, kebanyakan dia melibatkan emosi. Emosi marah, emosi bergaduh, apa semua tu, kemudian bercerai. Kalau dalam mahkamah ni, dia suasana dia lain. Dia tidak bergaduh dalam mahkamah tu. Habis kuat dia mungkin geram sikit rasa dalam tu. Dalam mahkamah tu tak boleh bergaduh pun. Mungkin ada sedikit emosi sedih dekat situ. Sebab nak berpisahkan. Mungkin this is the last day mereka bersama. Selepas daripada lafaz ni, mereka nak berpisah. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga, penentuan bilangan lafaz, bilangan talak. Bila berlaku di luar mahkamah, kadang-kadang dia main letak je. Talak 1 lah, talak 2 lah, talak 3 lah. Dia tak kena, tapi tu kena buat pengesahan, kadang-kadang sampai talak 3. Bila dah marah tu jadi macam tu lah. Dalam mahkamah ni, proses dia lain. Proses dia, mahkamah hanya benarkan 1 talak saja. Even you dah sampai talak kedua, ataupun you nak bagi juga macam mana pun, mahkamah hanya benarkan 1 talak saja. Dan you ada masa untuk rujuk. Bila mahkamah dah benarkan lafaz tu, you melalui tempoh iddah, you ada masa untuk merujuk kalau berubah fikiran. Cuba bayangkan kalau yang tadi, you lafaz talak 3, you dah tak ada masa, dah tak ada ruang untuk berujuk kembali. Mungkin you nak buat rayuan atas sebab you dah terlepas, tu dah jadi satu kerja lagi. Sebab itu proses mahkamah ni lebih, orang kata, teratur dekat situ. Dan kalau you nak tahu sebenarnya, dalam mahkamah ni bila proses tu dijalankan, ada satu session. Kebanyakan dewan yang saya pengalaman lah yang kita tengok dalam mahkamah ni, bila kita ada session kes di mahkamah tu, ada sesetengah, dan saya rasa kebanyakan dewan mahkamah benarkan, okey, pihak-pihak sebelum mahkamah luluskan permohonan you, ada apa nak cakap, atau mungkin you nak bersalam-salaman, bermaaf-maafan. Ada tau, that moment tu ada. Sesi tu ada. Mahkamah suruh, okey, salam, minta maaf sebelum mahkamah benarkan permohonan lafaz tu. Itu sebaiknya kan. Itu sebaiknya, maknanya you berpisah secara baik. Ada yang sama dia nak salam tak salam tu terpulang. Ada juga yang tak nak salam, mungkin sebab marah sangat. Tapi mahkamah benarkan sesi tu, moment tu. You all bayangkan, you all kalau memang pihak-pihak ni dah nak berpisah, bersalam-salaman, kan baik benda tu, kan bagus benda tu. Tapi kalau di luar mahkamah, benda tu takkan ada. Benda tu tak ada. Yang keberapa tu? Yang keempat dah kan. Dan yang kelima saya suka nak sharekan, dalam mahkamah ni, lafaz dia tu teratur. Dia ada borang dan dia ada teks yang perlu dibaca oleh suami tu. Kalau memang mereka decide untuk berpisah, ini lafaz cerai dia. So dia ada teks baca, bukan tak tentu arah. Kadang-kadang dalam dekat luar tu, bila you bercerai di luar mahkamah, lafaz you tu sendiri kadang-kadang kita pun tak faham apa benda maksud you. Sebab tu kena buat pengesahan. Dan banyak benda yang berlaku dekat luar tu, kita agak kadang-kadang benda tu susah. Lafaznya tak macam mana, talak berapa, ayatnya kadang-kadang digunakan ayat-ayat yang tak apa-apa, caci maki sebelum nak lafaz tu, semua tu ada. Jadi beza dia. So mana yang better? Ini bukan disclaimer, saya bukan nak cakap tentang nak bercerai tu nak menggalakkan perceraian, tak. This is the procedure. So kalau you memang decide nak berpisah, memang you nak filekan permohonan, pergi ke mahkamah. Seprosedur dia ada, permohonan lebih teratur,
dan segalanya komplit. Bila dah selesai nanti nak daftar senang, nak keluar surat sijil nikah senang, tak perlu buat pengesahan. Beza dengan apa yang berlaku dekat luar mahkamah, dia kena buat pengesahan, nak tahu lafaz berapa, ayatnya macam mana, emosi macam mana. So banyak benda yang lebih baik kalau you memang decide nak berpisah atau you decide nak filekan permohonan perceraian, pergi ke mahkamah, filekan secara betul. Even kalau you all tahu sebenarnya dekat mahkamah KL ada, Selangor ada, dah ada permohonan secara di Selangor lah, especially permohonan secara fast track. Maknanya kalau dua-dua setuju, boleh jalan terus. Dan terakhirnya saya lupa nak share. Kalau you buat permohonan cerai mahkamah akan pastikan isteri itu dalam keadaan suci dan suci tidak mengandung, dan dalam tempoh suci itu tidak ada hubungan kelamin. Ini semua sangat penting tau sebenarnya, sebab nak tahu keadaan isteri itu semasa lafaz cerai tu. Beza dengan you orang lafaz dekat luar tu, takkan you nak tanya kan. Siap-siap Ibrahim kawan tu, isteri tu dalam keadaan haid, you lafazkan talak. So dia akan iddah dia akan jadi panjang. So this is not good lah. Kalau bercerai dalam mahkamah tu, mahkamah dah tentukan yang ni memang keadaan dia boleh dilafazkan talak tu, dan iddah pun mahkamah boleh kira senang. Moga ada manfaat untuk you all. Wallahu a'lam. Assalamualaikum.